kepada Casey dan juga para pendengar Ria 897 FM. Nama saya Maisarah. Saya ingin berkongsi satu peristiwa pengalaman yang saya alami. Terpulang pada Casey untuk percaya ataupun tidak. Saya adalah seorang peniaga menjual makanan di sebuah gerai kecil di Singapura. Dan kalau meniaga ni, kita akan berdepan dengan ramai pelanggan. Ramai pelanggan mempunyai permintaan yang berbeza-beza dengan tabiat yang berbeza-beza. Jadi, daripada pelanggan ada yang dah pun menjadi kawan, yang mereka merupakan regular customer saya. Pendengar Misteri Jam 12, ada seorang kakak ni. Saya kenal beliau. Ya, dah lama. Dia datang ke gerai saya. Dan gerai saya ni tutup sekitar jam 2 pagi. Bermula meniaga pada pukul 10 pagi, ya, sampailah 2 pagi keesokan hari akan saya tutup. Jadi, kisah yang ingin dikongsi sama dalam rancangan MJ12 ini, seorang kakak, saya tak nak sebut namanya sebab kakak ni pun dah meninggal dunia, Casey. Tapi pada waktu itu, bayangkan beliau menjadi pelanggan saya setiap kali dia balik kerja sekitar jam 11 lebih malam, kadang-kadang 12 lebih tengah malam, dia akan kunjungi gerai saya, dia akan beli makanan. Antara yang dia suka beli, Casey, adalah tahu goreng. Ya, tahu goreng gerai saya dia akan beli. Ada kalanya dia nak makan mie, seperti mie soto untuk jamuan makan malam. Saya kenali kakak ini, saya gunakan samaran namanya, yes, Kak Ida. Jadi Kak Ida ni seorang pekerja bertugas di retail, sebuah retail store di Singapura. Jadi kerja retail ni, Casey, 10 pagi mula kerja, 10 malam balik. Kadang-kadang kalau ada mungkin stock checking dan sebagainya lewat. Sebab itulah kalau dia sampai dekat Kulong blok rumah, kawasan rumahnya sekitar jam 11 lebih malam, ada kalanya 12 lebih tengah malam. Dia akan datang nanti, Kak Ida, makan apa hari ni? Tahu goreng? Taklah, hari ni kakak nak makan mi soto lah. Dan kalau dia makan mi soto, dia sering akan cakap, taugehnya tak nak rendam, tak nak panaskan. Itu tabiat kakak. Dan cilinya nak lebih. Biasalah, orang suka makan pedas. Jadi inilah berlaku. Setiap kali dia datang, ya, dia pesan 2 makanan ini, jarang-jarang dia minta yang lain. Jadi, apa yang terjadi? Saya ni kadang-kadang berniaga kalau waktu malam saya seorang diri sebab dah tak ramai orang. Pagi sampai petang, saya ada asisten yang akan bantu saya. Malam, saya akan seorang diri. Melainkan saya ada hal-hal penting, saya akan bayar asisten saya untuk kerja malam. Bayangkan kata Maisarah yang berkongsi dalam rancangan MJ12. Dah pun masuk lebih kurang 2 hari saya tak nampak kakak ni. 2 hari. Bukan perkara yang tak biasa, dah biasa. Kadang-kadang kalau dia tidak ada di Singapura, kalau dia tidak bekerja, dia waktu malam tu memang tak datang lah. Kemudian dalam hati ni, pada hari yang ketiga terdetik, dah lama tak nampak Kak Ida. Dalam hati cakap ni, waktu malam tengah kerja ni, saya nak tutup gerai saya, Casey. Pukul 1.30, saya dah start pack barang-barang dan nak tutup gerai. Tiba-tiba saya nampak Kak Ida sedang berdiri depan gerai. Saya terperanjat dan tertanya-tanya, tak nampak dia jalan, tiba-tiba dia berdiri depan kedai. Jadi, saya pun kata, alamak Kak Ida, minta maaf lah Kak Ida, tahu goreng dah habis lah Kak. Kalau kakak nak, saya buat mi soto Dia pun mengangguk. Dan saya tahu dia nak apa. Mi soto, tauge tu tak nak direndam dengan air panas, dia nak cili lebih. Tengah buat ni Casey, tengah buat. Saya toleh, mungkin dia beli air katnya. Saya pun dah siap, dah bungkus ni, letak dalam plastik. Tunggu dia datang, ambil duit dan berikan makanan kepada dia. Pendengar Ria 897 FM. Daripada tengah nak tutup kedai, sampai pukul 2 tu, saya dah tutup kedai. Gerai saya dah tutup.
Ida ni tak sampai-sampai. Mana pula Kak Ida ni? Saya pergi ujung tengok kedai air, tak ada. Saya pergi dekat luar, tak ada. Masuk tandas. Tadi datang, kata nak makan. Entah-entah mungkin dia cakap tak apa, saya tak dengar. Dia jalan, mungkin salah faham. Kadang-kadang gitu Kisi. Ada yang mereka kita tengah sibuk mengemas, ya tengah sibuk goreng ke, tengah sibuk masak. Nanti ada para pelanggan datang. Ini kita kita ingatkan kita dengar lain, dia tak nak ke dia ni, terbuat salah pula. Jadi mungkin saya salah dengar, Kak Ida kata tak apalah, tak nak. Saya pun saya rasa macam diangguk, saya pun buat. Apa nak buat, mi tu saya ambil bawa balik lah, bawa pulang ke rumah. Dan pendengar Ria 897, keesokan pagi saya bermula waktu pagi, tapi selalunya pagi yang akan buka gerai ni adalah pembantu gerai saya dahulu. Saya lazimnya akan datang 12 tengah hari, pukul 1 tengah hari baru saya sampai. Saya sampai pukul 12 lebih tengah hari. Tengah sibuk-sibuk nak letak barang semua. Pembantu saya kata, "Mai." Ya kak, apa? "Mai tahu Kak Ida?" Kenapa dengan Kak Ida?" "Itulah semalam dia datang. Saya, asal dia minta mi dia. Saya dah bungkus dah, tu saya cari. Bukan Mai, semalam dia datang." "Tak ada. Tadi saya nampak suaminya. Tadi turun bawah. Katanya istrinya baru meninggal dunia 2 hari yang lepas." Taklah kak. Semalam saya nampak Kak Ida tu dia dekat kedai. Dia minta mi soto lagi." "Takkanlah suami dia nak buat cerita, Mai. Suami dia datang tadi, beritahu isteri dia dah meninggal. Dia cari Mai, tapi kakak cakap Mai belum sampai." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. "Kak, patut semalam saya dah siapkan mi. Macam nak rak saya cari kak. Keluar, masuk tandas, pergi dekat kedai air. Tak ada. Mungkin agaknya roh dia tak. Entahlah kak." "Ya Allah kak, suami dia cakap apa? Kenapa?" Isteri dia terkena serangan jantung." "Ya Allah kak, sedih saya dengar kak." Ria 897 FM. Misteri jam 12 pada malam ini membawa kita ke estet perumahan di Yishun. Ini berkenaan dengan satu kejadian yang berlaku dalam rumah, yang mana saya terima kiriman ini dari pendengar kita yang hanya ingin dikenali sebagai Kak Siti. Kata Kak Siti, pengalaman beliau mula berlaku setelah arwah nenek saya meninggal dunia. Ini pada beberapa tahun lama dahulu. Kejadian yang dikongsi sama dalam rancangan Misteri Jam 12. Bayangkan Kak Siti memberitahu, setelah arwah nenek meninggal dunia, banyak gangguan-gangguan yang menakutkan berlaku dalam rumah saya. Arwah nenek, ketika dia masih hidup, waktu-waktu saat-saat beberapa bulan sebelum dia meninggal dunia ni, dia seringkali baring di atas katil. Nak kemana pun harus dibantu. Nak pergi ke tandas, nak buang air kecil, nak makan, nak bangun, duduk di depan, harus dibantu. Jadi setiap kali kalau dia nak bangun, dekat tepi katil tu, dia ada satu kayu kecil yang tidak begitu panjang. Kayu tu akan dipegang, dia akan ketuk-ketuk katil yang digunakan tu adalah katil dibuat daripada besi. Jadi kayu diambil, ketuk besi, tang 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 tang. Sebab dia nak pekik, nak menjerit, nak bersuara dah tak bermaya. Suaranya memang halus. Jadi dia akan gunakan kayu tu, ketuklah tang tang. Tapi ketukan tu pun tidak kuat, sebab dia pun tidak mempunyai tenaga yang kuat, kata Kak Siti. Saya ni adalah suri rumah sepenuh masa, menjaga nenek saya yang usianya dah memang usia uzur dan memang terlalu tua.
Saya akan daripada dapur, kadang-kadang dekat ruang tamu, saya akan masuk ke dalam bilik. Nanti saya akan dekatkan telinga saya dengan mulut dia. Sebab dia bercakap pun kadang-kadang susah nak faham, tak dengar. Nanti dia cakap, "Siti, aku nak air, haus." Cara dia berbisik dengan saya. Pendengar Misteri Jam 12. Setelah arwah meninggal dunia, hampir setiap malam, saya akan dengar kadang-kadang waktu petang, waktu asar khususnya, dan juga waktu pagi bila rumah tidak ada orang, akan terdengar bunyi ketukan. Bunyi ketukan. Seolah-olah arwah Nini yang masih lagi ada dalam rumah mengetuk-ngetuk katilnya beberapa kali. Dan dengan mungkin saya rasa memanggil saya. Beberapa kali itu bila terdengar, saya akan terkejut, terperanjat. Nini kan dah meninggal. Siapa pula yang ketuk-ketuk ni? Jadi pendengar Misteri Jam 12, kata Kak Siti, hal ini saya pernah beritahu suami. Suami hanya mengatakan, "Yalah, awak ni kan selalu jaga Nini. Bila Nini dah tak ada, Nini pun baru meninggal. Perkara yang Nini buat ni kadang-kadang akan kita dengar. Sebabnya benda ni dah dilalui berbulan-bulan namanya. Kadang-kadang, dengar macam Nini ketuk-ketuk Abang pun pernah." Jadi bila suami cakap macam tu, kakak rasa tenang lah. Rasa selamat mungkin betul jugalah. Nini baru meninggal, dan sebelum ni pun Nini banyak lakukan benda yang sama, iaitu ketuk-ketuk katil, panggil saya, dan benda ni dah register dalam minda saya. Saya pun okeylah, tak nak fikir panjang. Saya pun tidak lagi membincangkan hal itu pada suami. Berikutnya waktu petang, sedang duduk lipat baju, sekali lagi dengar bunyi. Pun tak nak fikir panjang. Sampaikan kejadian yang menakutkan berlaku. Pendengar Ria 897 FM. Apabila katanya Kak Siti, saya tinggal di rumah seorang diri, suami bekerja shift malam. Bayangkan pendengar Ria 897, bila suami kakak, kata Kak Siti, bekerja shift malam, sesuatu yang menakutkan berlaku pada diri kakak. Kakak terdengar bunyi ketukan tu sekali lagi. Pendengar Ria 897 FM. Waktu tu kakak cuba tidak indahkan, tidak ingin dengar apa yang kakak terdengar. Tapi makin kuat bunyinya. Sampaikan kakak bangun, buka pintu bilik arwah Nini. Bilik tu gelap. Buka lampu, tengok atas katil, tengok kiri kanan. Dan entahlah, kakak rasa macam, bunyi apa ni? Siapa yang main ketuk-ketuk ni? Tak ada orang, tutup balik pintu. Casey, sekali lagi dia berbunyi. Kakak menjadi begitu marah. Bangun, buka pintu bilik. Kemudian kakak kata, "Sudahlah, bisinglah, ketuk. Tiba-tiba kayu yang digunakan oleh arwah Nini untuk ketuk katil, terjatuh ke atas lantai dari katilnya Casey. Kakak terkejut. Siapa yang gerakkan kayu ni? Siapa yang angkat dan siapa yang jatuhkan kayu ni? Masuk ke dalam bilik, bila kakak pegang kayu, dapat rasakan macam ada electric shock. Dalam masa sesaat, 2 saat, pegang kayu macam ada kejutan elektrik Casey. Lepaskan kayu tu, kakak pegang sekali lagi dengan perlahan-lahan, kemudian angkat dan bawa kayu tu letak dekat luar. Pendengar Misteri Jam 12. Kakak pun masuk bilik, tidur. Ya, sekitar jam 11 malam, dekat atas katil, kakak tidur. Sesuatu yang menakutkan berlaku sebenarnya. Bayangkan, ketika kakak sedang tidur, tiba-tiba kakak nampak dari pintu,
arwah Ninik berjalan dengan keadaan bongkok begitu laju. Dia jalan dari pintu, nampak Ninik. Dia jalan dari pintu dengan bongkok. Jalan sampai dekat kakak. Dia pergi dekat telinga kakak, dia tunduk. Dengan matanya kakak nampak sebelah mata kiri kakak, Casey. Matanya tengok kakak, kemudian, "Siti, aku nak air." Saya terperanjat, Casey. Saya tersintak. Saya bangun. Rupa-rupanya saya bermimpi pada malam itu. Seolah-olah macam betul arwah Ninik saya datang dengan keadaan melulu nak beritahu saya yang dia haus nak air. Itulah kisah yang menggangui, menghantui saya. Apabila hal ini saya beritahu pada suami mulalah nak buat sesuatu dan mula nak mengambil tahu tentang apa sebenarnya yang berlaku. Mengikut penjelasan daripada beberapa pihak yang kita tanya, kebanyakannya sama. Ketika arwah datang dalam mimpi nak minta air haus, ini katanya entah benar ataupun tidak. Ingat, rancangan ini hanya sekadar hiburan. Ini adalah perkongsian sahaja, bukan perkara yang benar. Seperti yang dikatakan di sini. Katanya beberapa orang bila ditanya kenapa datang arwah Ninik dalam keadaan dalam mimpi itu, katakan dia haus. Ini mungkin kerana tidak ada yang menziarahi dia setelah dia meninggal, ataupun tidak ada amalan-amalan baik daripada anak-anak yang dilakukan untuk kebaikan orang tua yang meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Kakak tidak pasti, tapi itulah pengalaman Kak Siti untuk Misteri Jam 12. Ya, itu dia kisah yang dapat diketengahkan pada malam ini dalam Misteri Jam 12 bertemankan saya Casey di Ria 897 FM. Terima kasih pada anda semua yang sudi mendengar Misteri Jam 12, dan kalau ada pengalaman misteri yang ingin dikongsi sama, dipersilakan ya. Kalau ada pengalaman misteri yang ingin dikongsi sama, anda boleh kirimkan email kepada saya ke alamat ria@mediacorp.com.sg ataupun boleh kirimkan kepada saya iaitu ke alamat misteriJam12@gmail.com. Setiap kisah yang anda dengar dalam MJ12, anggaplah semua hanya sekadar hiburan saja. Ya, sekadar hiburan saja. Jadi bagaimana kisah berikut ini? Sebelum kita berehat seketika, saya nak kongsi sama dengan satu lagi kisah pengalaman dalam Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Berjumpa kita sekali lagi pada tengah malam ini. Bertemankan saya, DJ Champion Casey, Ria 897 FM. Malam ini, 13 hari bulan Disember 2016. Apa kabar semua pendengar-pendengar Misteri Jam 12? Saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini untuk anda yang sedang bersama dengan saya di Ria 897 FM. Sudahlah. Kenapa dengan awak ni? Setiap malam masih menangis. Kenapa ni? Saya nak kerja. Nak tidur ni. Besok kerja tau. Abang, tolonglah saya, bang. Saya tak boleh tidur, bang. Kenapa awak tak boleh tidur? Awak cakap dengan saya. Setiap malam awak tak boleh tidur. Kalau saya tanya, awak akan... Tak ada, bang. Abang, Makcik Esa, bang. Makcik Esa. Awak ni 24 jam Makcik Esa pergi, Makcik Esa balik. Makcik Esa tu dah meninggal. Kenapa dengan awak? Bang, Makcik Esa selalu datang dalam rumah kita, bang.
Tadi baru saya nampak dia, bang. Dia duduk, dia duduk atas almari, bang. Sudahlah. Saya nak melayan awak ni. Nanti pagi saya tak bangun pergi kerja. Macam mana? Kalau awak tampak Makcik Isa dalam bilik, awak tidur dekat luar. Lah, pergi tidur sana. Casey, itu kisah yang diceritakan. Kiriman ini datang daripada Puan Nur Sapura. Beliau dan Makcik Isa jiran yang tinggal tingkat bawah. Jiran yang tinggal di tingkat bawah ni memang rapat, kata Puan Sapura. Ada waktu turun bawah, mereka duduk. Katanya Casey, ini adalah cerita yang benar, terpulang pada semua, nak percaya ataupun tidak. Jadi saya akan pergi rumah Makcik Isah, duduk. Lepas pagi itu dah masak, dah habis semua. Kadang-kadang jam 10 saya dah dekat bawah Casey. Duduk temankan Makcik Isah, duduk berbual, gosip. Biasalah, orang perempuan kalau jumpa ni tak ada cerita lain. Gosip itu, cakap pasal ini, cakap pasal apa dekat TV, berita tu, berita ni. Rapat Casey, dah macam keluarga. Tapi satu tentang Makcik Isah ni, beliau ni juga adalah seorang tukang ubat Casey. Tukang ubat. Beliau ni tidak ada anak. Hidup seorang diri, sebatang kara Casey. Suaminya beberapa tahun yang lalu dah meninggal dunia. Jadi dia tinggal seorang dekat rumah tu. Ada kala saya masak, saya akan kasih dia. Dan dia ni macam-macam orang keluar masuk dalam rumah. Selalunya dia akan sibuk hari Jumaat, Sabtu, Minggu. Kadang-kadang larut malam orang datang rumah dia untuk berubat. Saya ni yang tinggal atas, kalau bau je kemenyan, tahulah Makcik Isa dengan customer. Dah biasa Casey. Sampaikan satu hari Makcik Isa bercakap dengan saya. Ida, ini aku nak cakap ni. Aku ni dah tua. Aku ada ilmu. Aku ada, yelah, pendinding. Tapi masalahnya aku tak ada zuriat. Aku tak ada pelapis. Engkau ajalah yang rapat dengan aku dah macam anak. Jadi aku ingatkan, kalaulah aku mati, kau sudi tak jadi pelapis? Yelah, kau macam saudara aku juga. Dia akan jaga engkau. Apa Cik Isah ni cakap macam tu? Janganlah minta-minta panjang umur. Tak ada dah. Panjang umur, aku ni pun dah mula sakit-sakit. Kau tolonglah ya. Yelah. Apa-apa pun saya tolong ya. Mak Isah ni janganlah fikir bukan-bukan. Doa je. Casey, bila saya kata secara bukan formal Casey, yelah, saya pun tak nak berbual pasal mati dengan dia. Saya kata, yelah, saya tahulah. Saya akan nak tolong dia. Sebenarnya, itu adalah tanda-tanda yang saya setuju nak mengambil, memelihara saka-saka Makcik Isah. Bila Mak Isah meninggal dunia Casey, bayangkan mendengar dia. Mak Isah meninggal dunia. Saya berada di samping Mak Isah pada waktu itu. Dia berada di hospital. Katanya, Ida, ingat janji kau dengan aku. Kau nak tolong aku kan? Yelah Cik. Cik jangan macam ni. Cik kena bertahan. Tiba-tiba, pada malam tu, ketika azan maghrib, Makcik Isah mengembuskan nafas yang terakhir. Dipendekkan cerita, majlis pengkebumian Makcik Isah saya yang uruskan. Dan setelah itu, saya ada kunci rumah arwah. Yelah, saya dengan suami dengan Makcik Isah pun kami duduk di rumah sewa.
Dia tingkat bawah, saya tingkat atas. Jadi, yang menguruskan rumah, serahkan kunci balik pada HDB, semua saya yang buat. Malam yang pertama, Casey, saya mimpi ada orang datang ketuk pintu rumah. Saya dengar seperti orang beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap. Apabila saya buka pintu, depan rumah saya dalam mimpi ada bungkusan, Casey. Entah datang dari mana bungkusan ini. Pendengar Ria 897. Selepas saya mengambil bungkusan tu dalam mimpi, masuk ke dalam rumah, letak atas meja makan. Saya tunggu suami balik nak tunjukkan pada suami. Rupa-rupanya saya bangun dari tidur, saya bermimpi. Dan selepas malam itulah, dalam rumah saya, Casey, saya nampak susuk tubuh Makcik Isa datang dengan berkafan. Saya nampak kadang-kadang ada perempuan, Casey. 3 orang perempuan rambut panjang sangat tengah duduk dekat ruang tamu rumah saya. Kadang-kadang dia sebut nama saya ketika saya tidur. Ida. Saya pernah beritahu suami banyak kali, suami tak percaya. Sampailah ke saat ini, saya takut nak duduk dalam rumah. Kadang-kadang saya cari alasan tak nak balik, duduk rumah anak saya. Bagaimana, Casey, nak buat suami saya percaya? Dia langsung tak ambil kisah. Katanya saya ni terlampau ikutkan emosi sangat. Entahlah. Kadang-kadang nak doa yang dia pun nampak juga. Baru dia percaya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam semua. Misteri Jam 12, Ria 897 FM. Awal tadi telah pun anda dengar kisah daripada pengirim kita yang berkongsi. Yang mana suami buat dak. Adakah mungkin anda seorang suami yang sering kali bila isteri kata takut, anda akan cakap, alah tak ada benda lah ni, awak ni kau perasaan lah, tak ada benda lah. Jangan anda biarkan perasaan isteri yang takut tu begitu saja, malah harus anda berikan perhatian, saudara. Ya, khususnya untuk kaum Adam, kaum bapa ataupun untuk abang-abang yang ada adik perempuan yang takut. Kadang-kadang perasaan ini bukan saja perasaan, malah ia mungkin adalah gangguan yang sebenar yang anda mungkin tak nampak. Bukan bermakna anda tak nampak, anda tak boleh percaya. Seperti angin. Angin tu wujud, udara tu wujud. Kita tak nampak, tapi kita tahu dia wujud. Jadi saudara, berhati-hatilah. Terima kasih kepada semua yang sedang mendengar Misteri Jam 12 pada malam ini. Bertemankan saya Casey di Ria 897 FM. Yang ini kisah datang daripada Azri. Beliau menceritakan pengalaman ini berlaku dalam rumahnya sendiri. Beberapa kali saya sebenarnya telah pun mendapat tahu. Ya, saya sebenarnya telah pun mendapat tahu ada sesuatu tanda-tanda yang rumah saya ini dah terkena gangguan. Tetapi saya tidak ingin mengiyakan bahwasanya rumah saya ini ada gangguan makhluk halus. Sebab saya ni orang yang tidak begitu percaya tentang kehadiran makhluk halus yang boleh mengganggu kita. Saya tahu jin wujud, tapi saya rasa, kata Azri, perkara ini tidak mungkin boleh terkena pada diri saya. Bayangkan apa yang terjadi pada Azri. Ya, beliau pada mulanya katanya di sini dia dapat petanda-petanda yang rumahnya tu ada sesuatu yang menghuni. Tapi beliau cuba tidak indahkan tanda-tanda tu dan dia cuma menenangkan dirinya. Ini semua tidak betul. Tidak boleh berlaku pada diri aku. Itulah kata Azri. Antara tanda-tanda, sebelum saya teruskan cerita berikut ini, katanya di sini antara tanda-tanda yang ada. Pada malam hari, beberapa kali televisyen di rumah saya akan hidup dengan sendirinya.
Selain dari itu juga, antara tanda-tanda yang ada dalam rumah saya, seringkali bau harum. Kadang-kadang tak tahu siapa yang pakai minyak wangi. Dalam rumah tu, kata Azri, yang tinggal cuma saya, mak saya, dengan arwah bapa saya pada waktu itu yang ada. Saya ni adalah seorang duda yang dah berpisah dengan isteri, masih belum lagi berumah tangga. Dan setelah saya membeli rumah saya sendiri, saya suruh arwah bapa menjual rumah mereka tinggal dengan saya. Setidak-tidaknya rumah saya tidak kosong. Tapi itulah, bila mereka jual, mereka berpindah dengan saya. Ada tanda-tanda yang saya sendiri tahu dan nampak, tapi tidak indahkan. Selain dari itu, kata Azri, mak saya seringkali beritahu saya tentang sesuatu dalam rumah ini, sesuatu berlaku dalam rumah ini. Katanya, Zri, ya mak, mak nak cakap sikit boleh? Ada apa mak? Tak ada, mak nak cakap, engkau tak nak ke buat semah rumah ni? Yelah, aku tanya kau cakap kau belum pernah semah. Alamak, semah-semah semua tak perlulah mak. Itu semua membazir waktu, makan masa, duit. Nak semah apa lagi? Setakat mak sembahyang tu dah cukup dalam rumah ni. Sejujurnya saya tidak solat, Casey. Mak saya banyak kali, bapa saya naik berbuih. Kadang-kadang saya buat, kadang-kadang terus lenyap. Tengok mood. Jadi mak pun beritahu saya, mak kenapa dah banyak kali dah, waktu maghrib mak tengah nak solat, mak tengah baca Al-Fatihah tau, Waladhdallin, mak dengar dekat belakang, amin. Ada orang sambut cakap amin. Baguslah mak, tu kan malaikat. Yelah, malaikat solat dengan mak. Tapi mak rasa lain macam lah. Mak jangan fikir sangat. Itulah dialog yang dikirimkan dari Azri kepada saya. Dan perkara ini berlaku selama berbulan-bulan. Jadi pada mulanya Azri membeli rumah, tinggal seorang diri. Dia dapati dia keseorangan dalam rumah sebabnya dah berpisah dengan isteri. Dia pun kata dengan mak, dengan bapaknya jual rumah mereka, tinggal dengan dia. Jadi mak bapak jual rumah, tinggal dengan anak. Dan arwah bapak saya pun pernah beritahu saya. Ya, tapi saya pun tidak indahkan. Arwah bapak tidak pernah kena gangguan lah. Tetapi mesti mak saya pernah beritahu arwah bapak. Dan itu arwah bapak cuba sarankan, tapi saya tetap tidak indahkan. Hanya mengatakan ini semua adalah mainan minda. Sampaikan pada satu hari, pendengar Ria 897. Waktu tu kata Azri, saya ni sedang dalam bilik. Mak dengan bapak saya pada waktu itulah tidak ada di rumah. Mereka dah hampir 2 minggu duduk rumah abang saya. Mak dengan bapak ni kadang-kadang bergili-gili duduk rumah anak-anak. Maklumlah Kisi, anak ada 5. Jadi masing-masing nak suruh mak duduk dengan mereka. Jadi kadang-kadang mak saya dengan bapak saya memang tak ada rumah, duduk rumah anak-anak mereka. Waktu tu saya dalam bilik, sedang duduk di atas katil sambil bermain handphone. Apabila saya terperasan, dekat pintu bilik saya, seperti ada anak kecil sedang berdiri. Saya tengah main handphone ni, jadi bila kita tengok handphone, kita tetap boleh nampak sekitaran kita. Saya nampak seperti ada bayang-bayang budak kecil. Jadi apabila saya alihkan pandangan saya, fokus saya ke pintu rumah, pintu bilik saya, maaf, budak kecil tiba-tiba hilang dari pandangan. Dalam hati, tak mungkin ada anak kecil
yang saya perasan awal tadi. Pendengar yang 897 FM. Akhirnya, malam tu juga saya dah terkena gangguan teruk. Saya lelapkan mata sampailah saya tidur. Apabila saya terbangun dari tidur saya, kerana Azri kata, katil saya bergegar. Bayangkan mendengar ia 897. Katil saya bergegar seolah-olah ada orang menggegarkan katil saya. Astaghfirullahaladzim, apa ni? Saya golek sampaikan saya terjatuh dekat atas lantai, Kisi. Bila saya jatuh, katil tu berhenti daripada gegaran. Saya terpandang dekat bawah katil. Di celah-celah cadar yang menutupi bahagian tepi katil saya, seperti ada susuk tubuh hitam sedang baring di bawah katil saya. Saya berdiri. Terus saya ambil kunci kereta. Saya keluar dari rumah dengan handphone, dengan beg duit. Tutup pintu dalam keadaan ketakutan. Saya telefon teman baik saya. Dia datang. Dekat kolong blok saya tengah tunggu, naik ke atas rumah. Alangkah terperanjatnya, apabila masuk dalam rumah, keadaan ruang tamu okey. Tapi bilik tidur saya, Casey. Bilik tidur saya yang teruk terjejas. Katil tidur saya. Katil saya ni dialihkan, Casey. Daripada ia menegak, menjadi sengit. Pintu almari semua terbuka. Dan baju-baju saya yang saya lipat semua jatuh di atas lantai. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Astaghfirullahaladzim. Saya beritahu teman saya, ini bukan kerja aku. Tadi aku turun bawah, ni semua tak macam ni. Dipendekkan cerita, kata Azri, saya akhirnya malam tu pergi ke rumah abang saya. Saya beritahu hal sebenar, perkara sebenar. Mak saya langsung tak ada bersuara, kata, kan, mak dah cakap dengan kau, tak ada marah. Alhamdulillah. Besok nanti mak panggil ustaz datang. Kita baca doa, kita simar rumah, kita tengoklah macam mana. Saya hanya mengangguk. Untuk beberapa hari saya takut nak balik rumah. Saya duduk rumah abang saya dengan mak. Hanya setelah selesai majlis semah rumah, membaca doa selamat, selepas itu barulah saya pulang ke rumah saya. Itu pun saya masih mempunyai perasaan yang takut. Bayangkan. Terima kasih dan harap semua memahami keadaan saya pada malam itu. Memang sungguh menakutkan. Selamat tengah malam dari Azri untuk Misteri Jam 12. Itu dia saudara kisah dari Azri. Terima kasih pada Azri atas kiriman anda. Bang, saya duduk tingkap bang kan tingkap tu dah tutup. Tak tutup apa lagi? Tak, maksud saya tutup dengan langsi bang. Kenapa nak tutup langsi? Tingkap dah tutup, nanti gelap sangat rumah ni. Tolonglah bang, saya tutup tingkap Yelah, pergi. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sayang, kenapa sayang? Sayang, kenapa ni? Mereka tinggal. Pendengar Misteri Jam 12. Kisah yang pertama berlaku yang diceritakan datangnya daripada seorang suami ingin dikenali sebagai Encik Hamdan saja. Kata Hamdan, isteri saya sejak waktu itu beberapa hari, waktu malam kalau nak tidur suka tutup tingkap dengan langsi.
Ada kalanya dia akan beritahu saya nak tutup tingkap. Saya ni pula tak suka Casey. Rimas. Bilik tu macam sempit kalau tutup tingkap. Kalau hujan pun setakat tutup daun tingkap tu dah cukup. Tapi ini tidak. Sampai langsir-langsir nak tutup. Memang rimas kalau rumah tutup semuanya. Dan ada kalanya bila tengah tidur, saya bangun kadang-kadang waktu tengah malam, waktu awal pagi nak ke tandas, nanti akan nampak tingkap tu tertutup. Ini mesti kerja isteri aku. Saya akan buka balik. Nanti dia akan bangun, ditutup balik. Bila saya bangun pagi nak pergi ke kerja. Pada suatu malam, hari itu merupakan hari hujan Casey. Hujan guruh selebat-lebatnya. Isteri saya dah rapatkan daun tingkap. Saya tak kasih tutup semua. Sebab saya nak udara yang sejuk dari luar masuk ke dalam rumah. Saya katakan tingkap nak tutup boleh, tapi renggangkan sedikit lah. Jangan terlampau semua awak tutup. Dan kemudian isteri saya baring. Dia cakap pula dia nak tutup tingkap dengan langsir. Saya sebelum ni tak pernah nak ambil tahu pun kenapa. Saya tidak pernah. Sampaikan pada malam tu, isteri saya setelah saya kata okey dah tutup tingkap lah, dia pun pergi ke tingkap, ke jendela rumah. Dia tarik langsir. Dan saya terdengar dia baca bismillah, 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 bismillah. Tarik. Dan lalu dia terpekik. Saya bangun dari katil menghampiri isteri dalam keadaan terperanjat. Saya peluk isteri saya, bawa dia keluar, berada di ruang tamu, biar dia duduk, biar dia tenangkan diri. Kemudian saya duduk, saya tanya pada isteri, sayang, kenapa ni? Sayang okey tak? Kenapa? Saya bilang dengan abang. Tapi isteri masih tak boleh bercakap. Masih dalam keadaan terkejut, terperanjat. Mulutnya hanya tak henti-henti. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya Allah, bismillah, bismillah. Waktu saya sedang duduk di sofa menghadap isteri, saya pusing miringkan badan. Jadi bila isteri tengah duduk, saya duduk sebelah isteri, saya miringkan badan. Wajah saya ni memandang ke arah isteri dan penglihatan saya boleh nampak isteri di hadapan, boleh nampak bilik berada di sebelah kiri saya. Bilik saya. Boleh nampak tingkap bilik yang belum ditutup habis dengan langsir oleh isteri saya awal tadi. Jadi saya tanya isteri berkali-kali, sayang kenapa, sayang kenapa? Casey nak tahu tak apa saya ternampak dekat tingkap bilik? Sebelum isteri jawab, jawapan tu dah datang pada saya. Ini Casey saya tak buat cerita. Saya nampak ada macam seorang makcik. Saya ni tinggal di tingkat 1. Rumah di kawasan Tampines. Jadi rumah tingkat 1 ni rumah bawah. Yang menghairankan saya, makcik ni macam punya tinggi Casey. Sebab tingkap bilik rumah saya ni walaupun tingkat 1, tetapi ia berada di paras tinggi. Lebih tinggi daripada ketinggian manusia biasa. Jadi bila tengah duduk dengan isteri, tengah tanya isteri kenapa, baru saya perasan ada seorang makcik dekat tingkap sedang berdiri dalam keadaan hujan lebat di luar rumah kami di Tampines. Saya dah ternampak, saya terus peluk isteri, tarik kepala isteri dekat dengan dada saya. Saya pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Saya membaca ayatul kursi. Baca 1 kali pusingan, baca 2 kali pusingan, isteri mula ikut baca. Mata saya sambil baca tengok isteri, tengok tingkap. Tengok isteri, tengok tingkap. Kemudian saya kata pada isteri, Mama tunggu sini ya. Abang masuk dalam sekejap. Saya pergi dekat tingkap, berdiri dekat tingkap, pegang langsir, saya baca lagi ayatul kursi. Saya sembur dekat tingkap. Jangan datang rumah ni Ni bukan tempat kau. Terus saya tutup langsir.
Okey, itu dia kisah yang pertama, memang cukup menarik sangat-sangat. Baik saudara, pendengar Ria 897 FM, terima kasih pada anda yang sedang bersama dengan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12 di Facebook Ria, di Instagram. Saya dah muat naikkan satu video, video yang sama saya muat naikkan di kedua-dua media sosial. Video adalah sebuah video yang mana saya minta tolong dalam konti ada kes kronik tuan-tuan dan puan. Ya, ini bukan video terperanjat, tidak. Semalam video mungkin anda terkejut, tapi semalam tu saya tunjukkan gambaran anda dalam situasi. Sekarang ni saya pula dalam situasi, Tiba-tiba dia boleh menjelma dalam konti. Apa yang perlu saya buat, Sebab dalam konti ni cuma ada satu pintu keluar je. Nasib baik dia dekat tepi TV. Kalau di depan pintu, saya tak tahu macam mana saya nak keluar lagi. Okeylah, kita akan kembali dengan komen-komen anda di Facebook Ria, di Instagram Ria 897 FM. Tapi sekarang saya nak bacakan kisah selanjutnya. Kisah tadi walaupun pendek, tapi dia meninggalkan kesan yang dalam. Siapa yang tinggal di rumah flat tingkat 1, mungkin boleh memahami perasaan yang dikongsi oleh teman kita awal tadi.